Okey, selamat pagi anda masih lagi bersama dengan Fifi hari ini. Hari ini 1 bulan 6 2016. Selamat Hari Gawai Fifi ucapkan kepada semua pendengar-pendengar My Campus Radio dan juga warga-warga kampus hari ini. So hari ini Fifi ada topik yang sangat menarik untuk korang semua. Daripada Teach for Malaysia, adakah pengajar higher education lebih hebat pada guru sebenar? Dengarkan pendapat dan juga bagi mereka menjawab persoalan ini. Tapi sebenarnya bersama dengan Fifi dalam konti kita ada dua orang guest daripada Teach for Malaysia iaitu Cik Izzuan dan juga Cik Fariha. Okay, cakap hi sikit dekat warga kampus. Hai semua. So, boleh tak perkenalkan diri anda kepada pendengar kami di My Campus Radio? Boleh cerita sikit tentang TFM, macam mana dia bermula? Okay, nama saya Fariha. Saya merupakan alumni kohort kedua Teach for Malaysia pada tahun 2013. Okay. Saya mengajar di sebuah sekolah menengah di Taiping, Perak, dan saya mengajar sejarah dan bahasa Inggeris. Sejarah dan bahasa Inggeris. Macam mana pula Cik Izzuan? Okay, Assalamualaikum semua dan selamat sejahtera. Okay. Nama saya Izzuan. Jadi saya salah seorang daripada alumni kohort yang pertama. Okay. Saya mula mengajar pada tahun 2012 dan akhir pada 2013. Okay. Mengajar selama 2 tahun di sebuah sekolah di Tanjung Karang, Selangor. Dan saya mengajar subjek sains, pendidikan moral dengan bahasa Inggeris daripada Form 1, Form tingkatan 1, tingkatan 2, 3, 4 dan 5. Wow. Okay, tapi rasanya boleh terlambat kalau Fi nak ucapkan selamat Hari Guru. Okay, so macam mana dengan adventure Cik Izzuan dan Cik Fariha bermula dekat TFM ni? Teach for Malaysia. So I mean, siapa yang menarik you guys untuk join dengan Teach for Malaysia? Mungkin sebelum saya share tentang bagaimana saya join, mungkin saya boleh share sikit tentang apakah Teach for Malaysia. Yes. So Teach for Malaysia ni adalah sebuah not for profit. Okay. Yang kami telah bermula pada 5 tahun yang lalu. Agak lama. Dah 5 tahun dah. Kalau baby tu dah merangkak dah. Itulah kan. Okay. Jadi misi Teach for Malaysia ialah untuk membina sebuah gerakan pemimpin muda yang terdiri daripada golongan graduan ataupun profesional muda untuk membangunkan negara melalui pendidikan. Itu kita punya misi lah. Jadi kami bekerjasama rapat dengan Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi untuk merapatkan jurang pendidikan yang wujud sekarang ini. Jadi program Teach for Malaysia ni apa yang kami buat ialah kami merekrut bakat-bakat cemerlang negara yang terdiri daripada golongan graduan ataupun profesional muda negara. Dan kami melatih mereka untuk berkhidmat sebagai seorang guru sepenuh masa di sekolah-sekolah yang berkeperluan tinggi selama 2 tahun. Daripada segi sekolah-sekolah, adakah semuanya sekolah-sekolah di luar bandar ataupun ada yang di dalam bandar juga yang TFM akan mengajar? Okey. Jadi sekolah-sekolah sekarang ni kalau kita ikutkan kita lebih kepada sosioekonomik background kepada sebuah komuniti itulah. Jadi kebiasaannya jurang pendidikan ni wujud apabila kita lihat sosioekonomik latar belakang sosioekonomik seseorang pelajar itu tidak sepatutnya determine dia punya future. Jadi itu yang kami hanya melalui pendidikan yang kita boleh merubah kehidupan seseorang. Betul, sokong sangat. Okay, sebentar lagi kita akan kembali lagi bersama dengan Fariha dan juga Cik Izzuan kita, cik-cik muda, handsome. Okay, so kalau korang nak tengok siapa diorang, TV akan up gambar diorang. Tapi jangan lupa download apps kami di Google Store dan juga Apple Store. Dan teruskan mendengarkan kami di My Campus Radio. Jom berubah bersama. Okay, kembali lagi bersama dengan Fifi dalam show Kantin hari ini. So hari ini korang akan stay tune bersama dengan Fifi daripada pukul 11.30 pagi sampai pukul 2 petang. Dan dekat konti Fifi ada 2 orang tetamu istimewa iaitu Cik Izzuan dan juga Cik Fariha yang daripada Teach for Malaysia. Kalau nak tahu, diorang semua cikgu yang sangat muda, yang sangat handsome dan cantik. Okay, boleh kongsi lagi pengalaman korang mengajar. Macam mana Cik Fariha?
Okay, so saya mengajar sejarah dan bahasa Inggeris. Okay. Saya bermula pada tahun 2013 selepas pulang daripada menamatkan pengajian di Kanada. Okay. Saya memohon untuk masuk kohort kedua Teach for Malaysia kerana saya betul-betul percaya dengan misi Teach for Malaysia untuk merapatkan jurang pendidikan. Okay. Untuk semua pelajar di Malaysia. Okay. So saya mengajar di Taiping. Okay. Dan pada awalnya saya agak terkejut. Kenapa tu? Mengajar ni, profession perguruan ni sebenarnya banyak cabaran dia. Betul. Dan saya mula mengenal erti cabaran ini apabila saya masuk ke dalam kelas. Waktu itu saya mengajar bahasa Inggeris dalam tingkatan 4. Okay. Dan so kami menjalankan aktiviti dan kemudiannya salah seorang pelajar saya tanya, teacher, work tu apa? Kataan work. Okay. Kan? Okay. Yeah. Saya macam betul-betul terkejut lah sebab dia dah tingkatan 4 dan selama ni dekat sekolah kita dah biasa dengar atau menggunakan perkataan ni. Contohnya homework, my father works as, betul, dan sebagainya kan. Tapi the fact yang dia tak tahu adalah satu perkara yang mengejutkan lah. Tapi walaupun pada mulanya pelajar-pelajar ni rata-rata ada yang tak tahu menggunakan bahasa Inggeris. Lepas 2 tahun I guess semangat mereka untuk belajar dan terus memperbaiki diri adalah salah satu perkara yang sangat menakjubkan lah untuk saya. Betul. Dan sangat membanggakan kerana lepas dah habis Form 5 tu, pelajar-pelajar ni ada yang telefon dan kata thank you teacher. Thank you. Okay. Satu hal. Dan kemudiannya ada juga pelajar saya yang kini mengambil diploma dalam subjek sejarah di institut perguruan dan dia kata dia nak cuba menjadi cikgu disebabkan pengaruh saya dan rakan Teach for Malaysia mengajar. Wow, maknanya Teach for Malaysia sangat berpengaruh untuk menjadikan anak-anak kita menjadi cikgu juga sebenarnya. Okay, macam mana pula dengan Cik Izzuan? Pengalaman Cik Izzuan sendiri. Alright, jadi saya mungkin nak kongsikan macam mana saya dengar tentang Teach for Malaysia. Betul tu. So secara kebetulan saya dapat tahu tentang Teach for Malaysia ni melalui radio interview. Okay. Masa tu salah satu rancangan radio dia interview kami punya founder lah, iaitu Zami Zulkifli dan juga Kiran Sivaraja. Dia orang co-founders. Jadi daripada situ saya dengar, saya pun tengok macam okay, at least ada lah somebody yang the young generation yang nak buat sesuatu tentang pendidikan. Tapi masa tu macam tu je lah, tak adalah nak go further kan. Okay. Lepas tu satu hari tu saya pergi career fair. Pergi career fair masa tu sebab saya punya background is in engineering, mechanical. Lepas tu saya nak cari kerja mechanical engineering lah. Lepas tu jumpa booth Teach for Malaysia. Disuruh saya masukkan saya punya email address lah untuk share information. Saya pun tak je lah fikir lebih. Lepas tu balik rumah tu malam tu juga diorang hantar saya email. Jadi dalam email tu diorang hantar juga satu video. Dia bagi tahu tentang Teach for Malaysia dan juga satu video. Jadi video ni ialah tentang Teach for India. So Teach for India sebab kita salah sebuah Teach for Malaysia ni sebuah organisasi yang di bawah satu global network. So di bawah Teach for All. So dalam Teach for All ni ada 30 lebih negara. Dan Teach for Malaysia adalah negara pertama di dalam Asia Tenggara yang adopt the same model lah. Okay. Jadi masa tu saya tengok video tu, yang saya nampak video tu macam mana cikgu tu dia mengajar budak-budak di slums, kawasan yang bersosio-ekonomi rendah. Dia gunakan highway punya dinding tu sebagai whiteboard. Lepas tu cikgu tu cerita macam mana budak-budak tu daripada tak boleh langsung cakap bahasa Inggeris sampai fasih bahasa Inggeris and they're very confident. Dari situ saya macam tertarik lah. Saya pun mula buka website Teach for Malaysia, www.teachformalaysia.org dan apply di situ.
So di situlah sejarahnya bermula. Di situlah sejarahnya bermula. Sampailah pada itu masa 2011. Sebab saya kuat pertama mula pada Januari 2012. Saya ditempatkan di sebuah sekolah di Tanjung Karang, Selangor. Tak ada jauh sangat di sini. Dalam sejam setengah lebih kurang. So you guys originally memang daripada KL ke? Saya asal KL lah. Sama lah saya. Okay. So apa perasaan orang KL yang mengajar ke kawasan-kawasan yang jauh daripada KL? I mean sepedalaman macam tu ke? Apa perasaan? Bagi saya seronok. Seronok sangat seronok. Mula-mula sekali kerana pada tingkatan 1 saya masuk ke asrama, sekolah asrama penuh. Jadi berjauhan dengan keluarga tu perkara biasa lah. Lepas tu saya melanjutkan pelajaran ke Canada. Dan apabila balik tu saya sangat-sangat bersyukur kerana ditempatkan di Taiping. Satu, jauh dari keluarga. Saya dah biasa, dah independen orang kata kan. Dan kemudiannya ia merupakan satu pengalaman baru lah untuk saya. Untuk menyesuaikan diri dengan komuniti, perkara yang agak mudah. Lagipun kalau orang Perak ni dia punya logat dia lain sikit kan. Tapi seronok belajar benda-benda baru. Seronok Cik Zul pula? Saya Kuala Selangor sebab masa first time saya pergi sekolah tu, masa tu sebelum saya masuk sekolah lah. Saya nak tengok kawasan ni macam mana kan, cari rumah semua. So kena riki-riki kawasan dulu lah. Riki kawasan tu, tengok macam mana tempat makan kat mana. Lepas tu ada tempat makan ni lah. Lah. So masa tu saya dengan kawan saya lah. So satu sekolah saya ni ada 3 orang fellow. Kita panggil fellow lah. Yang daripada program Transformation panggil fellow. So ada 3 orang. So saya pergi dengan kawan saya, 2 orang cari rumah. Yang saya perasan tu dekat area Kuala Selangor tu sangat cantik. Betul. Kalau pernah tengok dulu dia punya kawasan sawah padi, dia ada dia punya kelip-kelip. So kat situ saya rasa macam wah, very different lah. Sangat beza daripada sebab saya duduk pun kat area PJ je. Orang PJ, no wonder. Faham. So bila duduk kat sana tu saya rasa lagi macam tenang sikit kot. Mendamaikan kan daripada hidup ikut kota. So macam mana pula dengan cara pembelajaran dan pendekatan yang digunakan oleh Teach4 Malaysia untuk capai kesasaran? Macam adakah korang rasa sistem pendidikan yang selama ni ada tak sampai untuk kesasaran sebenarnya? Okey, mungkin boleh kongsi sikit. Sebenarnya apa yang disarankan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, especially melalui the Education Blueprint, Plan Pendidikan, Pembangunan Pendidikan Malaysia, memang banyak berteraskan 21st century learning, iaitu benda-benda yang memang apa yang kami belajar melalui program Transformation ni memang sama macam guru biasa. Iaitu menggunakan interactive learning, guna online punya apps ke ataupun software, because basically sekarang ni pelajar-pelajar zaman sekarang, generasi muda sekarang ni, diorang cepat hilang fokus tau. Betul. Because diorang dah biasa dengan benda-benda yang interaktif, guna touch screen kan. So macam mana guru tu untuk menarik perhatian pelajar tu, itu yang first. Syllabus content tu can come melalui cara-cara yang macam tu. So dari segi apa yang kerajaan, dari segi kementerian apa yang mereka nak buat, itu memang sama, selari dengan arus pembangunan lah, basically. Saya kongsikan pengalaman dalam kelas. Contohnya sebab saya mengajar subjek sejarah kan. Jadi kadang-kadang orang ada persepsi yang sejarah ni bosan. Betul. Balik-balik buka buku teks dan hanya gariskan maklumat saja. Tapi salah satu cabaran atau challenge saya sebagai seorang fellow Teach4 Malaysia adalah macam mana nak menarik pelajar untuk betul-betul berminat dengan subjek yang saya ajarkan. Betul tu. Lagi-lagi sejarah. So macam mana kaedah yang gunakan untuk tarik pelajar ni? Saya mengajar tingkatan 4 dan saya sebenarnya memang sebagai seorang pelajar dulu memang saya minat sejarah. Especially sejarah tingkatan 4 lah, sebab belajar tentang tamadun awal sejarah atau tamadun di tempat-tempat lain dalam dunia ni. So contohnya saya akan buat aktiviti berkumpulan, so main game. Antara satu perkara yang saya ingat pada mula-mulanya apabila saya mengajarkan tamadun Mesir Purba, saya buat game di mana pelajar-pelajar saya membalut
rakan-rakan mereka guna tisu Okey, untuk jadi mami mami lah. okey, okey. So adalah antara cara-cara nak buatkan mereka suka dan ingat fakta-fakta yang perlu dengan untuk sejarah. Okey. Adakah tenaga pengajar daripada TFM menggunakan muzik di sekolah untuk mengajar? Mungkin boleh maksud saya sebab saya ajar sains dengan bahasa Inggeris. Okey. So yang saya tahu kawan saya yang memang sebab saya punya major subject sains lah. Jadi kawan saya lagi seorang ni dia memang ajar bahasa Inggeris. Okey. So macam mana dia ajar bahasa Inggeris dia dah mengenali lagu. Mengenali lagu. So dia sebab dia tahu lah budak-budak zaman sekarang ni suka lagu siapa, lagu Betul? apa, siapa. So dia bina lirik lagu tu, lepas tu dia disuruh cari apa maksud lagu tu. Lepas tu apa you punya interpretasi, apa you rasa lagu ni tentang apa. Okey. So daripada sebab setiap lagu ni dia macam puisi kan. Betul. So setiap budak tu daripada lagu tu dia punya interpretasi tukar kepada gambar. So Betul. cuba lukiskan apa perasaan you bila you dengar lagu macam ni. Okey, Fi nak tanya juga. Macam you sendiri kedua-dua pernah bersekolah rendah kebangsaan di Malaysia kan? Betul. So ada perbezaan tak cara cikgu kita dulu ajar dengan sekarang yang cara you mengajar? Saya rasa kalau pengalaman saya dulu lah, zaman dulu cara belajar lain daripada zaman sekarang. Okey. Sebab sekarang ni dari segi teknologi dan juga awareness budak-budak zaman sekarang ni dah memang jauh beza lah. Betul. Budak sekarang lagi advance. Lagi advance. Kadang lagi pandai daripada cikgu. Especially kalau benda-benda yang concern maklumat. Sebab orang boleh go online anytime kan. Betul. So dari segi tu kalau kita nak dapatkan orang punya first attention. Kalau zaman dulu kalau cikgu jerit senyap, semua macam senyap takut. Betul. Sekarang ni dah tak boleh nak rotan-rotan lagi dah. Betul. Sekolah. Sebenarnya kadang-kadang lebih bagus juga kalau pelajar tu lebih pandai Advance daripada daripada guru cikgu, dia. okey. Sebab itu maksudnya yang guru tu melakukan a good job lah. Betul. Because guru ni sebagai facilitator untuk maklumat dan ilmu betul. kan. Jadi kalau guru tu mewujudkan suasana di mana pelajar boleh berkembang and dia boleh nak tanya soalan, dia tak takut untuk bertanya, takut nanti orang kata apa pula, then that's good. Baguslah kalau macam tu. That means ada communication antara pelajar dengan student. Ada pernah terjadi yang student ada cuba nak debate dengan cikgu? Jadi kalau zaman saya belajar dulu, cikgu tu dia focal point. Okey. Dia yang ada information, dia akan beritahu pada pelajar-pelajar hanya menerima information. Yes, betul. Sekarang ni dah berubah. Sekarang ni cikgu tu macam tadi saya kata facilitator. Jadi information diberi pada pelajar-pelajar, diorang boleh share dengan guru. Dan guru tu hanya perlu bagi diorang critical thinking lah. Macam bagi diorang pose the question, bagi pelajar-pelajar tu fikir. Lepas tu lebih kepada perbincangan berkumpulan. Yang tu yang kami nampak yang lebih efektif lah dalam untuk pendidikan. Yes, exactly. Dan sebenarnya benda tu memang selari dengan apa yang cuba dilakukan sekarang kan, iaitu kibat atau kemahiran berfikir aras tinggi. Betul. Nak wujudkan pelajar-pelajar yang mampu berfikir dengan kritikal lah. Jadi sebenarnya ini kalau nak bezakan dulu dengan sekarang ni lagi menarik lah kalau nak jadi student sebenarnya. So, sepatutnya pelajar lebih patut pergi ke sekolah lari daripada ponten sekolah ke tempat lain kan. Sebenarnya kalau sekolah-sekolah yang kami mengajar, cabaran yang pertama sekali ialah untuk menarik minat mereka untuk datang sekolah. Setiap hari. Datang sekolah, lepas tu masuk kelas. Okey. Selepas kita dah dapat mereka masuk kelas, macam mana kita nak bagi diorang belajar dan mereka faham apa yang first and foremost future mereka. Betul. Sebab kadang-kadang diorang tak nampak datang sekolah belajar ni untuk apa. Betul. Sampai diorang sendiri confused. Sebenarnya belajar ni kerja nanti guna ke? Exactly. Kan? So SPM ni untuk apa? Diorang tak nampak. Kadang-kadang kena apa kepentingan untuk you nak score, things like that lah. Untuk belajar ilmu. So yang penting bagi kami, saya personally lah, it's not terlalu banyak A yang dia dapat, tapi lebih kepada diorang punya karakter dan kefahaman diorang lah. Karakter. Saya boleh kongsikan sikit sebab tadi Fifi kata yang kadang-kadang student ni dia belajar tapi dia tak tahu apa fungsi dia belajar semua ni kan. So apabila student saya masuk Form 5, saya sedar bahawa dah nak SPM and English adalah satu perkara yang biasanya digunakan lah kalau di alam pekerjaan ke ataupun kalau masuk higher education. Jadi saya pastikan bahawa mereka dah bersedia tahu macam mana nak tulis resume ataupun CV. So pelajar saya yang saya ceritakan tadi yang tak tahu perkataan work tu,
So dia tergolong antara pelajar saya yang okey lah kena buat resume semua. So SPM, lepas SPM dia keluar sekolah, and then pada bulan Januari tahun yang seterusnya saya dapat call. So dia call and then dia cakap, cikgu boleh tak kalau saya gunakan resume ni untuk ajar kawan saya macam mana nak apply kerja. Okey, jadi nampak. dia dah nampak lah apa bendanya, fungsi apa yang dia belajar. Jadi bagi saya tu adalah satu kepuasan sebab dah dapat membantu dia, membantu kawan dia. Betul. So, nampak tak penerangan pada cikgu-cikgu kita? Hari ni biasa cakap sekolah, best gila. Okey, apa pun kita akan kembali lagi selepas ni. Banyak lagi soalan yang Fifi akan tanya kepada Cikgu Zuan dan juga Cikgu Fariha kita. So, stay tune bersama My Campus Radio. Jom berubah bersama. Okey, kembali lagi bersama dengan Fifi dalam show Kenti hari ni. So, hari ni di studio, kalau korang yang dah terlepas, Fifi bersama dengan Cikgu Izzuan dan juga Cikgu Fariha daripada Teach for Malaysia. Nampak gelak-gelak cikgu kat konti kan. Okey, sebenarnya tadi dah banyak mereka bercerita tentang apa tu TFM dan cara pendekatan yang diorang gunakan untuk mengajar di sekolah-sekolah. So, Fifi nak tahu juga berapa orang alumni Teach for Malaysia dan sebanyak mana pelajar yang boleh dieksposkan untuk Teach for Malaysia ni. Alright, great question. So kami telah memulai daripada 5 tahun yang lepas. Dan sehingga kini kami sudah ada dalam 240 lebih orang fellow dan alumni. Jadi alumni kami ada terbagi pada dua. Iaitu satu yang mana yang kekal sebagai guru tetap di sekolah selepas tamat fellowship 2 tahun. Dan ada juga mereka yang telah ke bidang lain lah, iaitu ke bahagian corporate. Jadi the idea ialah untuk membina sebuah rangkaian alumni walaupun di mana mereka berada. 10 tahun, 20 tahun akan datang mereka akan menjadi pemimpin dalam organisasi mereka, tapi tetap melalui gerakan alumni ni menyumbang balik kepada pendidikan, kepada pendidikan melalui apa cara sekalipun. So kalau tadi Fi ada tanya juga macam mana korang nak exposekan Teach for Malaysia ni untuk pelajar-pelajar yang masih tak tahu lagi tentang Teach for Malaysia? Sehingga kini sebenarnya Teach for Malaysia telah mengimpak lebih daripada 36,000 pelajar di seluruh Malaysia. Kerana fellow dan alumni kami mengajar di sekolah-sekolah yang merentasi 9 buah negeri. So negeri Sarawak, Perak, Pulau Pinang, Kedah, Johor, Negeri Sembilan, Pahang, Selangor dan Kuala Lumpur. Jadi kami sebenarnya masih membuka permohonan untuk tahun depan. Jadi kalau ada antara warga-warga kampus ni yang nak yang akan menamatkan pengajian dan ingin menyertai Teach for Malaysia boleh juga. Boleh juga. Jadi walaupun melalui program Teach for Malaysia ni, tetapi mereka menjadi guru sepenuh masa yang di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi dari segi penjawatan, dari segi penempatan mereka semua di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. So korang semua jangan confuse sebab ada ramai yang confuse. Orang cakap Teach for Malaysia adalah guru volunteer, tapi sebenarnya Teach for Malaysia adalah guru yang dilantik direct daripada Kementerian Pendidikan lah. So bayaran, title semua sama macam cikgu biasa lah. Cuma you guys ada kontrak. Dan juga I guess sebagai fellow Teach for Malaysia ni mendapat opportunity untuk professional development. Jadi dari pelbagai event yang dijalankan lah. So contohnya daripada segi latihan, jadi seorang fellow itu menerima latihan melalui dua cara. Yang pertama ialah melalui Teach for Malaysia, Foundation Yayasan Teach for Malaysia. Yang kedua ialah daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi seorang fellow tu sebelum mereka ditempatkan di sekolah, mereka akan melalui satu latihan praperkhidmatan. So untuk prepare mereka lah untuk mengajar. Itu selama 2 bulan. Itu komponen itu adalah melalui Yayasan Teach for Malaysia yang train mereka. Dan sepanjang 2 tahun tu, every quarter setiap penggal mereka akan dilatih oleh melalui pelatih-pelatih daripada Yayasan Teach for Malaysia. So daripada itu, sepanjang 2 tahun mereka di sekolah, mereka juga melalui Postgraduate Diploma in Education, iaitu ataupun DPLI, Diploma Pendidikan Lepasan Ijazah yang provide yang diberikan oleh IPGM, Institut Pendidikan Guru Malaysia. Jadi itulah dari segi kerjasama antara Yayasan Teach for Malaysia dan juga TPM untuk melatih mereka. Sebab
salah satunya fellow-fellow yang kami lantik, yang direkrut, mereka adalah terdiri daripada graduan yang tidak mengambil jurusan pendidikan. So maknanya semua memang tak ada latar belakang pendidikan tapi boleh menjadi cikgu dengan menyertai Teach for Malaysia. Contoh dia mereka daripada kejuruteraan ke, accounting ke, bisnes ke. Jadi ini kenapa macam tu, sebab yang mana yang ada latar belakang pendidikan dah boleh melalui saluran yang sedia ada, iaitu sama ada daripada IPG ataupun IPTA untuk menjadi seorang guru. Jadi this one is to provide salah satu avenue untuk mereka yang bukan daripada jurusan pendidikan, sebab mungkin dari segi pendekatan tu ada sedikit perbezaan tetapi dari segi training dia masih sama juga. Cuma dia combination antara perkara yang knowledge yang kami dapat daripada Teach for All dan juga daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. So boleh tak kalau Fi kata guru-guru Teach for Malaysia ni adalah guru shortcut yang kalau mereka tak berpeluang untuk mengikuti sistem cara macam ni, kalau dia nak apply cikgu tapi susah, so adakah ni jalan yang terbaik dan shortcut untuk mereka menjadi tenaga pengajar juga? Very good question. Okay, dari segi pemilihan seorang fellow tu, dia sebenarnya bukan sebagai shortcut. Sebab pemilihan akhirnya adalah di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Still lagi? Masih juga. So, cuma Teach for Malaysia, Yayasan Teach for Malaysia kami merekrut graduan berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh KPM lah. Kemudian dan jumlah yang kami tempatkan di sekolah tidak seramai yang mana yang daripada IPJ atau IPT, yang memang daripada golongan daripada jurusan pendidikan. Betul. Cuma beza dia, kalau daripada IPT atau IPJ mereka belajar, kemudian mereka mengajar di sekolah. Kalau melalui program Teach for Malaysia, mereka mengajar dan belajar pada masa yang sama sepanjang 2 tahun tu. Sepanjang 2 tahun tu lah. So sekarang ni ada apa-apa aktiviti yang fun daripada yang dirancang oleh Teach for Malaysia untuk rakyat Malaysia ataupun untuk student-student di seluruh negara? Okay, sebenarnya sekarang ni kami sedang menjalankan kempen Empowered to Empower. So kempen ini merupakan kempen media sosial di mana orang ramai digalakkan doodle ataupun melukis dan bercerita tentang cikgu kesukaan mereka dan mengucapkan terima kasih kepada guru mereka dan bercerita macam mana guru tersebut boleh empower atau mempengaruhi mereka lah. Selain itu, kempen ini juga akan menceritakan bagaimana kita boleh berbakti atau empower kepada pelajar Malaysia. So ini kempen ini sebenarnya untuk menarik lebih ramai untuk menyertai program fellowship kami yang masih terbuka. So tarikh akhir untuk kempen ini dan juga untuk permohonan fellowship ni adalah 4 Julai. Melalui www.teachformalaysia.org. So tarikh terakhir adalah 4 Julai 2016 untuk siapa-siapa yang berminat menyertai Teach for Malaysia lah, menjadi tenaga pengajar. Okey, Saya juga baca sikit, difahamkan mengikut statistik 44% pelajar Malaysia tak capai tahap minimum dalam level pembacaan. Dan 60% dalam matematik. So adakah Cikgu Izzuan dan Cikgu Maria rasa dasar pendidikan kebangsaan yang ada sekarang ni ataupun yang sebelum ni gagal mendidik anak-anak kita? Macam Faria sendiri ada beritahu yang masa memula masuk pun diorang tak tahu apa kataan work tu. So apa pendapat Faria dan Cik Izzuan sendiri? So secara peribadilah, this is my personal opinion. Pendidikan seorang pelajar tu, dia ada banyak isu-isu belakang yang kami tak tahu. Betul. So pendidikan sahaja, walaupun dasar pendidikan tu dah memang ada, dah memang dari segi konsep dan segi polisi dia dah memang untuk set the student for success. Maksud dia untuk menjadikan pelajar itu untuk masa depan. Betul. Sebab kalau dasar pendidikan tu tidak berkesan, takkan ada pelajar yang mana yang cemerlang, yang can go to all these very good universities. Jadi kenapa masih ada jurang? Sebab isu-isu yang dihadapi oleh pelajar-pelajar, terutama sekali sekolah-sekolah yang kami pergi, dia ada pelbagai. Dia boleh jadi dari segi, sebab ada yang pelajar saya daripada tingkatan 3 dia terpaksa bekerja. So selepas sekolah dia kena bekerja sebab bukan untuk have fun, tapi memang untuk cara diri keluarga. Kebanyakannya mereka adalah petani ataupun fisherman.
Oh, okey. Nelayan. Nelayan. Okey. So nelayan. So kadang-kadang lepas sekolah ataupun pemandu lori. So imagine kalau lepas sekolah mereka terpaksa bantu uncle ataupun bapa dia untuk bawa lori balik rumah dalam 2-3 pagi, lepas tu bangun pergi sekolah. So bila pergi sekolah pagi memang dia confirm mengantuk lah. Betul. So, Dia orang jadi tak fokus. Sebab kenapa? Sebab mereka terpaksa bekerja untuk menyara keluarga mereka. Memang tak nantilah, ada yang juga memang saja nak have fun. Tapi ada ramai pelongan mereka yang nak macam tu. Kemudian ada juga mereka yang datang daripada latar belakang di mana parents orang difficult, very challenging background. Ada yang ditinggalkan oleh ibu bapa, ada yang parents yang memang neglected. Mungkin ada yang dalam di bawah jenayah. Betul. Jadi dari segi itu pencapaian salah seorang pelajar itu bukan sahaja dari segi apa yang mereka belajar di sekolah, tetapi background environment mereka pun banyak memberikan peranan. Ya, dia akan jadi influence kat student tu untuk adapt benda-benda tu kan. Betul. Bila Izwan menyatakan semua isu yang dia nampak dalam konteks dia di Kuala Selangor, sebenarnya perkara yang sama juga berlaku di Taiping dan di sekolah-sekolah lain. Jadi bila dia cerita semua ni, saya terbayang seorang pelajar saya yang memang kalau dalam kelas saya, dia akan tumpukan perhatian, dia fokus untuk 5 minit, kemudian dia akan melilau ke arah lain. Dia memang tak boleh nak tumpukan perhatian. So sebagai cikgu muda masa tu saya frust lah juga kan. Kenapa tak fokus ni kan? Tapi apa yang saya buat, saya cuba tanya cikgu-cikgu lain yang juga mengajar dia, kenapa dia macam ni, dia orang tahu ke apa yang terjadi sebenarnya kan. Dan rupanya saya dapat tahu bahawa pelajar ni dia bekerja daripada pukul 3 so 3 PM lepas habis sekolah sampai ke 3 pagi. Wow. So 12 jam tu sebab dia perlu bayar sewa untuk tempat tinggal keluarga dia. Okey. So ini adalah antara cabaran-cabaran yang pelajar ni hadapi, yang kita sebagai guru kalau kita tak tahu, kita tak nampak, kita tak bertanya, kita akan terus fikir yang pelajar ni memang malas. Betul. Ya, itu masalah. Sebab sebenarnya macam Izwan katakan tadi, pelbagai isu sebenarnya menghalang pelajar ni daripada berjaya dari segi akademik. Tapi dia rasa pulang kepada seorang guru tu untuk menjadi contoh. Ataupun untuk influence pelajar tu. Sebab yang saya nampak perbezaan dia macam mana pelajar tu boleh berubah hanya melalui pendidikan sahaja. Betul. Jadi terpulang pada guru tu bagaimana mereka boleh memberi pengaruh ataupun menarik dia orang mereka untuk faham, kalau kamu bekerja, saya cikgu faham kenapa kamu perlu bekerja. Memang untuk sara diri keluarga. Tetapi sampai bila? Betul. Kalau hanya melalui pendidikan, kalau you score, you boleh bantu keluarga lebih daripada itu lagi. So kita bagi tahu dia, okay, this is apa future yang kamu boleh dapat sekiranya kamu buat benda-benda macam ni. Betul. Kalau kamu buat benda yang sama, kamu akan dapat result yang sama. Betul. Kalau kamu sanggup buat dalam umur kamu 50 pun macam tu juga, dan terpulang pada kamu. So yang penting kat sini ialah apabila kami memberi mereka peluang, memberitahu mereka peluang-peluang yang ada. Betul. Tapi in the end, kalau mereka masih memilih untuk melakukan perkara yang sama, sejauh mana kami boleh paksa, kita tak boleh paksa orang. Okay, maknanya you guys dah try untuk educate pelajar-pelajar kita untuk fokus dalam pelajaran, tapi sebenarnya sebab dalam 2016 ni Fi tengok memang terlalu banyak cabaran daripada segi keluarga, and then influence daripada luar, internet semua memang membuatkan pelajar-pelajar ni kadang-kadang dia tak fokus dan dia tak tahu yang sebenarnya education tu sangat penting kan. Saya rasa sebagai guru, salah satu perkara yang kita nak tekankan adalah bahawa pengajian tinggi tu bukan it's not the only path untuk berjaya. Betul. Jadi contoh pelajaran saya ceritakan yang bayar sewa keluarga dia tadi, sebenarnya sekarang ni dia mengikuti kursus otomotif, so lebih ke arah vocational. Dan pada hari guru tahun lepas dia hantar SMS dan dia kata, cikgu, sekarang saya sedar kenapa cikgu tekankan sangat bahasa Inggeris ni, sebab
bila dah dalam suasana luar sekolah pun sebenarnya orang gunakan juga. Jadi saya nak berterima kasih, dan dia kata dia menyesal sebab dia tak belajar fokus betul-betul. Tapi itulah peranan kita sebagai guru. Biasanya pelajar-pelajar saya tu ada contoh yang sama juga. Sebab mereka hanya sedar bila mereka di luar, di alam pekerjaan. Contoh macam saya seorang pelajar ni, dia dan memang dari segi latar belakang family dia memang very challenging lah. Dari segi ibu bapa dia ditinggalkan dan jadi satu hari tu tiba-tiba saya tak jumpa dekat sekolah lagi dah. Saya sebelum tu kadang memang ada masalah, kadang dia ponting, so saya duduk sit down dengan dia, tanya dia kenapa kamu tak datang sekolah, dia kata saya kata macam dia kerja. Kalau dia tak kerja nanti memang dia tak nak makan, sendiri pun tak nak makan, nanti saya lah. So saya faham. Sebab tu cakap ini bukan cikgu tak bagi kamu kerja, itu memang kamu kena buat terpaksa. Tapi kamu kena faham, kamu masih kena belajar. So satu hari tu dia tak nampak pergi sekolah. So maksudnya bila tanya cikgu-cikgu lain, dia dah pergi sekolah. So lepas tu satu hari tu tiba-tiba datang balik sekolah, masa dah dekat dengan SPM. Dia form 5. Datang balik sekolah, lepas tu jumpa dia. Kamu buat apa kat sekolah kan? Dia kata, saya nak register untuk SPM cikgu. Kata, kenapa? Sebab dia kata kalau tak ada SPM, susah dapat kerja dan susah nak naik makan. Betul. So saya cakap, sebab itulah cikgu happy yang kamu nak register SPM. So dia register lah untuk SPM. So dia teruskan belajar sampai habis SPM lah. Sampai SPM. So sebenarnya agak challenging juga keadaan pelajar-pelajar kita dekat Malaysia ni sebenarnya. Sebab ingat dalam drama je macam tu kan. So kita akan kembali lagi bersama dengan Cikgu Izwan dan juga Cikgu Fariha. So stay tune bersama My Campus Radio. Jangan lupa download apps kami di Google Store dan juga Apple Store. Kembali lagi bersama dengan Fifi dalam My Campus Radio. Jom rubah bersama. Kembali lagi bersama dengan Fifi dalam show Kantin. So kepada yang dah terlepas tadi, hari ni kita di studio My Campus Radio bersama dengan Cikgu Izwan dan juga Cikgu Fariha. So diorang ni adalah tenaga pengajar daripada Teach for Malaysia. Dan kalau siapa yang tertinggal tadi, cerita diorang bagaimana diorang mengajar anak-anak kita di luar daripada KL dengan keadaan-keadaan mereka dan challenging yang diorang terpaksa hadap tu, memang sangat feel kat sini touching sikit lah hari ni kan. So kebanyakan tenaga pengajar mendapat pendidikan di luar negara. So bagaimana pula dengan pelibatan dari segi tenaga pengajar TFM yang mendapat daripada pendidikan universiti tempatan? Sebab kebanyakan ada yang confuse, dia kata TFM ni untuk yang daripada daripada luar. So yang tempatan ni tak berpeluang untuk join dengan TFM. Betul ke macam tu? I see. Tu salah satu misconception yang biasa kami dengar lah. So sebenarnya kalau TFM ni datang daripada pelbagai jenis latar belakang. So 30% merupakan golongan profesional muda, mana mereka telah memulakan kerjaya sebelum menyertai program Teach for Malaysia. 70% adalah graduan baru sebenarnya. Jadi jumlah graduan dari universiti tempatan dan universiti antarabangsa sebenarnya tak banyak beza pun. 50% boleh dikatakan daripada graduan tempatan dan 50% lagi daripada luar negara lah. So antara Izwan dan saya juga dah nampak dah 50-50 tu. Local grad dan Fariha is from overseas grad. So tak ada diskriminasi lah yang you guys kena grad daripada luar baru boleh join TFM. Tak ada lah. Ada setengah tahun yang memang majority dia daripada local grads. So dia ada banyak juga dia punya sebab-sebab dia juga. So boleh bagi tahu sikit macam dari segi kualiti ataupun syarat-syarat untuk join dengan team Teach for Malaysia ni sebenarnya? So syarat-syarat atau kriteria yang pertama sekali yang kami tengok ialah dari segi karakter. Yang paling penting ialah leadership qualities. Sebab bila kami nak mengajar di sekolah, especially sekolah-sekolah yang kami ditempatkan, yang paling penting ialah kekekalan lah. Betul. Iaitu kita panggil sense of possibility, excellence, collaboration dan integrity. So itu yang benda-benda yang basic recruitment itu yang kami tengok. Selain daripada itu ialah dari segi macam mana mereka sampaikan the confidence yang orang ada. Sebab untuk mengajar pelajar-pelajar ni it's tough. Betul lah. Especially walaupun dia 2 tahun tapi dari segi karakter tu kena strong juga. Dan macam mana mereka boleh bekerjasama dengan guru-guru lain, bagaimana bekerjasama dengan pegawai-pegawai di daerah dan juga state level. Jadi itu dari segi defense Asia. Yang tu yang paling penting lah.
Okey, selain daripada itu ialah kriteria dari segi diorang punya kelayakan. Okey. Kriteria kelayakan ni ialah yang ditetapkan oleh KPM bersama dengan TFM lah. Yang pertama ialah dari segi degree, kena ada degree. Okey. Kemudian dari segi CGPA. Dari CGPA ni ada kriteria yang kami lihat lah. Kalau you local grad and overseas grad, kau boleh yang macam mana yang first, second class atau first class atau macam tu lah. Okey. Untuk tahu lebih tentang kriteria tu, can also visit our website islammalaysia.org. Kemudian dari segi yalah, yang lain semua seperti perkhidmatan awam biasa, iaitu kena ada at least credit dalam bahasa Malaysia. Okey. Dan macam tu. So nampak dekat TFM page Teach for Malaysia, kebanyakan semua nampak gatal hari ni. Semua information ataupun setiap status yang dikeluarkan oleh Teach for Malaysia semuanya berbahasa Inggeris. Tapi mention adalah Teach for Malaysia. So adakah korang memang menggunakan bahasa Inggeris sepenuhnya ataupun belakangkan bahasa Melayu ke macam mana? Mungkin boleh kongsi. It's a very good point sebenarnya. Sebab kan sekarang ni Kementerian Pendidikan pun memang banyak ingin meningkatkan kefasihan dalam bahasa Inggeris. So dia nampak program Teach for Malaysia ni boleh membantu dari segi tu, dari segi bahasa Inggeris. So kenapa kami gunakan bahasa Inggeris sebagai medium utama ialah because satu, untuk gauge bagaimana kefasihan seseorang kandidat tu dalam berbahasa Inggeris. Contoh dia macam saya dulu, masa saya apply untuk join masuk program Teach for Malaysia, first one is the online interview. So online question. So saya kena, basically it's a survey lah, bukan survey, dia punya soalan-soalan subjektif untuk menilai bagaimana seseorang tu berminat ke tidak untuk menjadi seorang guru. So soalan-soalan dia masa saya jawab tu, kalau masih jawab soalan tu macam banyak ada information you nak bagi, that means it is in you lah, you want to do this. Dan jawapan ni semua memang dalam bahasa Inggeris. Dalam bahasa Inggeris lah. Tapi sebenarnya kami juga memang menekankan bahasa Melayu sebab dalam peringkat assessment yang seterusnya memang ada komponen di mana kami melihat kefasihan pemohon dalam bahasa Melayu juga. Dan sebenarnya bahasa Melayu tu adalah penting untuk fellow-fellow kami kerana subjek yang diajarkan bukan sahaja bahasa Inggeris tetapi matematik, sains, bahasa Melayu, sejarah bahasa Inggeris kan, jadi penting tak kan? Cuma tak masuk kelas lah budak ni. Geografi dan sebagainya lah. Jadi dan kesedaran di sekolah tu rata-rata menggunakan bahasa Melayu, jadi memang perlulah untuk fellow faham dan fasih bahasa Melayu jugalah supaya boleh menyesuaikan diri dalam so maknanya tak 100% lah everything semua ni English. Bukan. Ada subjek macam saya cakap lah, most of the subject dalam yang kita ajar kat sekolah ni bahasa Malaysia punya subjek kan. Sejarah EBM, matematik, sains EBM. Mana tahu TFM tiba-tiba nak tukar syllabus jadi bahasa Inggeris pula semua. Tak ada. Tapi apa yang kita buat, kita cubalah untuk combine. Contoh dia macam saya ajar subjek sains, saya akan ajak kawan saya yang ajar bahasa Inggeris together dalam satu kelas. So kita akan combinekan bahasa Inggeris dengan sains pada masa yang sama. Dalam satu kelas? Dalam satu kelas. So itu satu yang bagus ni sebab saya ajar kelas yang sama dengan kawan saya. Saya ajar sains kelas yang sama, kawan saya pun ajar sains bahasa Inggeris. So dia ada translator kat situ lah? Tapi ada juga fellow dalam buat saya yang mengajar sejarah, tetapi pelajar-pelajar dia kadang-kadang bahasa Melayu tu bukan bahasa ibunda dia. Betul. English pun bukan second language dia. Jadi bahasa ibunda dia bahasa Tamil atau bahasa Cina. Dan dia memang bila dia buat PowerPoint slide untuk diajarkan dalam kelas, dia akan letakkan istilah dalam bahasa Melayu dulu, kemudian dalam bahasa-bahasa lain lah, bahasa vernacular yang lain. Jadi dari situ nampaklah komitmen dia, kesungguhan dia nak untuk pastikan pelajar faham. Okay, dia macam nice. So, TFM dah 5 tahun. So, boleh Izzuan dan juga Fareha bagi tahu macam mana untuk tarik rakyat Malaysia yang kat luar sana yang
betul-betul meminati untuk mengajar anak-anak kita dekat sekolah, macam mana dia nak join program TFM, macam mana nak encourage diorang untuk apply TFM dan menjadi salah seorang daripada ahli-ahli Teach for Malaysia. Okey, dan ni dari segi pendapat personal saya lah. Sebab sekarang ni kita tengok ada satu gerakan, satu movement of the young generation. Sebab contoh kenapa saya join Teach for Malaysia in the beginning, sebab saya rasakan program Teach for Malaysia ni is the movement of my generation. Dan satu gerakan dalam generasi kita sekarang ni. Betul. Sebab yang paling penting ialah dari segi pendidikan, itu saja yang boleh merubah kehidupan seseorang. Betul. Dan saya percaya hanya perlu seorang pelajar, satu orang untuk merubah kehidupan satu keluarga. It takes one child to change the life of a whole family. So dari segi itu, saya rasa dari segi gerakan ini yang kami cuba bersama dengan seluruh rakyat Malaysia, boleh jadi daripada parents, can become from teachers, sebab ada banyak cara yang boleh contribute kepada pendidikan. Dan Teach for Malaysia hanyalah salah satu. Yang penting kat sini yang kita nak ialah fokuskan kepada pendidikan. So kalau if you like to ada banyak cara yang boleh contribute bersama dengan Teach for Malaysia. Salah satu definitely boleh visit our website, mana kami ada event-event yang mungkin boleh together, ataupun dari segi fellow you nak membantu fellow tu sendiri, dari segi capacity masing-masing. Contoh dia, kami ada companies yang mana yang dia nak sponsor pelajar-pelajar ni untuk a certain event, untuk bawa mereka pergi trips. Especially macam dulu ada satu company ni, saya dapat bawa pelajar-pelajar saya daripada Kuala Selangor ke Kuala Lumpur untuk tengok bangunan-bangunan besar, masuk office, untuk tahu that feel macam mana. Buat lawatan sambil belajar lah. Lepas tu kami bawa mereka ke sebuah kilang kapal terbang. So kat situ lah nampak dia pun ada minat, dia nak jadi engineer, buat dia ikut. So itu dari segi sponsor, dari segi monetary, financial pun memang sebab kami sebuah not for profit, jadi dari segi kewangan tu memang banyak. Salah satu caranya ialah melalui pembantu dari situ lah. Sebab dalam website kami pun ada cerita bagaimana dari segi dana yang kami terima daripada seluruh rakyat dapat membantu seorang pelajar di sekolah kita. Betul. Bagi saya secara personal, kerana saya memperolehi beasiswa untuk melanjutkan pelajaran ke luar negara, dan saya rasa ini merupakan tanggungjawab sosial saya untuk datang balik ke Malaysia untuk berkhidmat pada negara yang memang telah banyak menyumbang kepada pendidikan saya kan. Lagi satu yang saya nampak sekarang ni, kita semua biasanya kalau di media sosial ni, kita akan nampak ramai orang merungut tentang keadaan di Malaysia lah. Betul. Ada je benda yang kita tak puas hati. Betul. Kan? Ada isu-isu yang diorang cuba bangkitkan. Betul. Dan pendidikan biasanya adalah antara salah satu isu yang hot lah orang kata. Betul. Jadi sebenarnya melalui program Teach for Malaysia ni, ialah salah satu cara untuk actually take action, bertindak untuk memastikan bahawa keadaan di Malaysia ni bertambah baik dan terkawal lah. Betul. Jadi kita nak membina satu gerakan generasi muda, pemimpin muda negara untuk membangunkan negara kesayang kita ini melalui pendidikan. Bukan jadi keyboard warrior saja yang hanya pandai komen tapi tak pandai nak ambil tindakan. Sebenarnya kalau kita perasan, rakyat Malaysia kita ni, dia memang suka kalau up status, komen, kecam tu memang hobi diorang. Tapi untuk cuba mengubah dan keluar membantu, jarang kita nak dapat. So, ini adalah salah satu apa yang Teach for Malaysia cuba buat lah. So, ini adalah satu gerakan, Fiz suka ya gerakan tu. Satu gerakan untuk membantu daripada sistem pendidikan Malaysia lah. So, adakah ada apa-apa lagi acara ataupun aktiviti yang terdekat untuk Teach for Malaysia? Baru-baru ni kami baru lepas buka di graduan graduan career fair lah. So biasanya sekarang ni kami masih melakukan proses recruitment. Tarikh akhir untuk recruitment ialah pada 4 Julai 2016. Yang ini untuk penempatan fellow-fellow di sekolah pada Januari 2017. Untuk tahun depan punya lah. Untuk tahun depan. Jadi siapa yang berminat dan ingin menceburi bidang pendidikan, visit our website www.teachformalaysia.org dan boleh apply. Apply now. Everything semua dekat sana lah. Tapi kalau untuk siapa-siapa yang nak ikuti perkembangan Teach for Malaysia,
Boleh cari di Boleh cari di Facebook. Okay. Teach for Malaysia. Ataupun kami juga ada di Instagram, Twitter, ataupun LinkedIn. Oh, okay. So maknanya semua aspek media sosial Teach for Malaysia memang number one, semua dah ada. Kita cuba. Biasanya kalau ada event yang kami hadirin pun kami akan ambil. Okay. Saya sendiri nak check. Kan suka bergambar kan. So kami juga ada buat program di kampus. Jadi boleh tengoklah setiap Antara program yang pernah dibuat di kampus? So di Universiti Melaya kami pernah buat info session tentang Teach for Malaysia, cara-cara nak apply sebab ramai alumni kami sebenarnya daripada universiti tempatan, Universiti Malaysia, Universiti Melaya, UKM, IPTA lah. Kalau contoh pasal saya, sebab saya alumni Uni10, so di Student Organization pun ada juga buat info session, especially dengan diorang punya persatuan-persatuan yang ada di universiti. Jadi kalau ada listeners, pendengar-pendengar yang memang ada persatuan-persatuan di kampus kamu, di kampus anda, yang ingin kami datang untuk berkongsikan tentang program Teach for Malaysia, feel free, let us know. Boleh beritahu kami, boleh dari segi kami punya website, ada satu email where you can send you punya queries lah, soalan-soalan yang nak tahu lebih lanjut pasal TFM lah. Get involved at Teach for Malaysia. Lepas itu you boleh email pada kami, dan kami boleh, mungkin we can work together untuk kami datang ke kampus kamu untuk berkongsi bersama and get to know about the program better. Okay, nampak. Tak apa, korang boleh je PM dekat Facebook sebenarnya, kan? Boleh. Boleh. Boleh nak email, boleh nak tweet pun boleh. Okay, so kepada pendengar semua, kalau siapa yang ada orang cakap salah faham tentang Teach for Malaysia, hari ni korang dah faham apa tu Teach for Malaysia dan macam mana Teach for Malaysia menggunakan dasar pendidikan untuk mengajar anak-anak di sekolah dan pendekatan-pendekatan yang cuba diorang gunakan. So korang semua boleh check dekat Facebook Teach for Malaysia dan juga website di www.teachformalaysia.org. So kata-kata terakhir daripada Fariha dan juga Izzat untuk pendengar dan juga kawan-kawan kita yang tengah belajar kat kampus lagi ke? Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih banyak kepada My Campus Radio Sama-sama. dan memberi peluang kepada Teach for Malaysia, Yayasan Teach for Malaysia untuk berkongsikan tentang program kami. Dan terima kasih kepada pendengar-pendengar My Campus Radio kerana meluangkan masa untuk mendengar ni dua orang cikgu ni. Dua orang cikgu hari ni dekat konti kan? Satu lagi saya juga ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Malaysia lah sebab memberi peluang kepada kami untuk exist. Betul. Sebab sebagai sebuah non-for-profit kami banyak bekerjasama rapat dan especially boleh rekrut dan tempatkan fellow di sekolah di bawah dia payroll yang di jawatan sebagai seorang guru. Jadi itu salah satu, dan juga kepada kalau ada kat luar sana yang daripada Tanjung Karang, Kuala Selangor. Hai, Cikgu Zul kat sini. Kalau ada yang pernah cikgu ajar dulu. Cikgu ucapkan everybody in My Campus Radio all the best. To contribute, give back and join the movement. Kan, okay. Fariha pula? Cikgu Fariha, comel. Melayu kan ni. So bagi saya Mahatma Gandhi dulu pernah mengatakan be the change you want to see in the world. So kalau kita betul-betul nakkan Malaysia yang membangun dengan maju, di mana rakyatnya semua aman, bahagia dan dapatkan peluang yang cerah untuk masa depan mereka. Joinlah Teach for Malaysia. Nampak boleh kan nampak promotion dekat website www.teachformalaysia.org. So ini adalah satu perubahan ataupun platform yang sangat baik dan bagus untuk semua orang sebenarnya. Sebab sometimes ada yang tak berpeluang. Memang mak bapak sudah jadi cikgu tapi tak berpeluang. So ini antara platform yang boleh digunakan untuk menjadi tenaga pengajar dan menjadi sebahagian pada institusi pendidikan di Malaysia. Okay, so terima kasih banyak Cik Izzuan, Cik Fariha and then juga Davina daripada Teach for Malaysia. So hope you guys semua sukses
dan teruskan mengajar anak-anak kita. Dah macam hari guru kali kan. So apa pun korang akan kembali lagi bersama dengan Fifi sebab Fifi akan kongsikan banyak information yang menarik hari ini. So stay tune bersama My Campus Radio. Jom berubah bersama.